Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Madya Dr. Yohanif binti Yusof dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan tugasan berkumpulan 2. Kumpulan kami memilih kes 2, Sauki Siti Sdn Berhad v Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan Anur 2019 8 CLJ 139. Grup kami terdiri daripada 5 orang, Ainin Sofia binti Mukhtar, Nur Alia binti Muhammad Nahar, Nurul Izzah binti Maksuh, Syazah Aimuni binti Sisinin dan Nur Aini binti Muhammad Ibrahim Teo. Kita akan pergi kepada bahagian 1 iaitu butiran kes, iaitu nama pihak yang terlibat, nama mahkamah, nama hakim, petikan, kes dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Syazah Aimuni binti Sisinen, nombor matrik 270254. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang bahagian yang pertama iaitu butiran kes. Pemohon di dalam kes ini ialah Sauki Siti SDN BHD, manakala pihak lawannya ialah Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan Anur. Kes ini telah bersidang di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur dan ia diadili oleh Hakim Azizah Nawawi J. Nombor petikan bagi kes ini ialah nombor WA 257103/2018. Tarikh kes ini bersidang di mahkamah ialah pada 24 Januari 2019. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian 2 iaitu analisa kes, isu, solusi dan keputusan. Ini saya akan membincangkan tentang isu. Pemohon iaitu Sauki Siti Sdn Berhad telah membawa kes beliau ke Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur untuk semakan kehakiman kerana tidak berpuas hati dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Kes ini berlaku apabila pembeli rumah telah mengemukakan tuntutan sebelah tribunal pada 12 November 2017 dengan jumlah sebanyak RM35,287.90. Tribunal telah membenarkan permohonan pembeli rumah dan ini telah menyebabkan pemohon merasai sesuatu yang tidak adil dan tidak rasional. Dalam situasi tersebut, pemohon membangkitkan isu utama iaitu pertama, pemohon telah diajukan untuk diwakili oleh peguam di hadapan tribunal tetapi tribunal menolak permohonan itu. Kedua, pemohon telah memberitahu pembeli rumah mengenai permohonan mereka untuk melanjutkan masa kepada menteri tetapi pembeli rumah tidak mengambil langkah positif untuk membantah permohonan tersebut. Dalam situasi tersebut, pemohon membangkitkan isu utama iaitu pertama, pemohon telah diajukan untuk diwakili oleh peguam di hadapan tribunal tetapi tribunal menolak permohonan itu. Kedua, pemohon telah memberitahu pembeli rumah mengenai permohonan mereka untuk melanjutkan masa kepada menteri tetapi pembeli rumah tidak mengambil langkah positif untuk membantah permohonan tersebut. Oleh itu, pembeli rumah diberhentikan dari menaikkan perkara yang sama. Selanjutnya saya akan membincangkan tentang keputusan. Setelah pemohon membawa kes ke Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur, keputusan yang diperoleh di mahkamah juga menyebelahi tribunal. Dan bagi isu berkaitan ini diwakilkan peguam, tribunal sebenarnya mempunyai hak dan budi bicara sama ada membenarkan perwakilan undang-undang di hadapannya ataupun tidak. Dalam kes ini, tribunal telah menolak permohonan pemohon untuk diwakili peguam kerana mendapati tidak ada asas undang-undang untuk mengganggu pelaksanaan ini dan tribunal mendapati dirinya terikat dengan keputusan Mahkamah Tinggi diamini lawan Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan yang kedua pula, Mahkamah Tinggi juga mendapati bahawa masalah estoppel tidak timbul kerana tidak ada hukum syarat untuk pembeli rumah mengemukakan bantahan semasa diberitahu mengenai permohonan pemohon atau pemaju untuk melanjutkan masa istirahat. Rumah tidak diberi hak untuk didengar sebelum menteri membuat keputusan untuk melanjutkan masa untuk penahanan pemilikan dari 42 bulan hingga 48 bulan. Dan ini telah menyebabkan keputusan menteri tersebut adalah batal dan tidak sah. Dan oleh sebab itu ada persetujuan antara masa yang sah, maka pembeli rumah berhak mendapatkan ganti rugi. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian 3 iaitu perbincangan dan komen.
Berdasarkan kes mahkamah tersebut, kami menyokong keputusan Mahkamah Tinggi yang mempersetujui keputusan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah yang menolak permohonan pemaju iaitu permohonan untuk diwakili oleh peguam di hadapan Tribunal bagi mendapatkan masalah undang-undang. Ini kerana kami mendapati bahawa pemaju tidak boleh diwakili oleh peguam mengikut tata cara pendengaran di Tribunal, di mana Tribunal tidak membenarkan pihak yang menuntut dan pihak yang menentang diwakili oleh peguam dan kedua-dua pihak perlu mengendalikan pendengaran secara bersendiri kecuali melibatkan masalah tertentu. Seterusnya, kami juga menjelaskan tindakan pemohon untuk membawa kes ke Mahkamah Tinggi adalah dibenarkan walaupun Tribunal mempunyai budi bicara sama ada membenarkan atau tidak membenarkan perwakilan undang-undang di hadapannya. Ini kerana mana-mana pihak boleh membuat tuntutan atau rayuan bagi keputusan yang dibuat oleh Pesuruhjaya dengan meminta Pesuruhjaya merujuk kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi seperti mana Jadual 5 Perenggan 34 yang memperuntukkan kuasa kepada Pesuruhjaya untuk merujuk kes ke Mahkamah Tinggi bagi mendapatkan pandangan. Mahkamah Tinggi juga mempunyai bidang kuasa bagi mengesahkan, membatalkan atau meminda penilaian dan menghantar semula kes berkenaan kepada Pesuruhjaya dengan pandangannya. Tetapi, Tribunal sekali lagi menolak permohonan pemaju kerana terikat dengan keputusan Mahkamah Tinggi di Ang Ming Lee lawan Menteri Kesejahteraan Bandar dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan ORS pada tahun 2017. Hal ini disokong dengan penemuan mahkamah mengenai presiden mengikat iaitu prinsip undang-undang yang memastikan keputusan mahkamah atasan perlu dirujuk dan dipatuhi dalam keadaan yang sama selepasnya oleh keputusan mahkamah lebih rendah berdasarkan kes Mahkamah Persekutuan Malaysia dan ORS lawan Tai Chai Huat 2012. Oleh itu, kami sebelat suara menyokong keputusan pihak mahkamah dalam perbincangan bagi isu perwakilan undang-undang di hadapan Tribunal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Isah binti Matsud, nombor matrik 270402 dan saya akan teruskan dengan bahagian 3 iaitu perbincangan dan juga komen berkaitan dengan hak untuk didengar, iaitu isu sama ada keputusan tribunal tidak rasional. Okey. Dalam kes mahkamah rayuan antara Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan another lawan Ang Ming Lee dan juga others dan rayuan lain pada tahun 2018 yang mana pembeli perlu diberikan hak untuk didengar sebelum keputusan dibuat oleh pengawal ataupun menteri. Jadi, dalam kes ini, prinsip audi altram partem ataupun hak untuk didengar tidak diikuti dalam kes ini sebelum kelulusan memanjangkan masa. Namun, MP Jane 1997 juga mengatakan bahawa setiap kes hendaklah dilihat berdasarkan kepada meritnya sendiri dan terpulang kepada mahkamah untuk menentukan siapa yang merasakan dirinya teraniaya dan terjejas oleh tindakan pentadbiran terhadap keadilan asasi ataupun tidak. Jadi, tribunal telah pun menerima alasan bahawa pembeli rumah itu tidak diberikan hak untuk didengar walaupun menteri telah meluluskannya. Jadi secara kesimpulannya, dalam kes ini, pembeli rumah tidak diberikan hak untuk didengar dan tidak diselesaikan dengan adil. Oleh itu, keputusan yang dibuat oleh menteri itu dalam meluluskan perlanjutan masa ialah tidak sah dan batal. Seterusnya, saya beralih kepada kesimpulan. Keputusan yang dibuat dalam tribunal adalah sah, rasional, bertetapan dengan peruntukan kerana dalam kes ini kita dapat lihat bahawa pentingnya kelulusan dua pihak yang terlibat dalam sebarang perubahan dan terma. Seterusnya, kelulusan menteri boleh menjadi sah atau tidak sah sekiranya pihak pembeli rumah tidak mengetahui dan boleh minta ganti rugi sekiranya mereka merasakan hak mereka terjejas. Di samping itu, hak perwakilan peguam dalam prosidien adalah tidak wajib kerana pihak menuntut dan penentang tidak boleh diwakili oleh peguam.
dan perlu dikendalikan secara sendiri. Oleh itu, isu yang dibangkitkan oleh pemohon tidak dapat diterima. Jelaslah menunjukkan bahawa tribunal ialah badan bebas daripada pentadbiran dan segala keputusan yang dibuat adalah adil seperti di mahkamah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.